Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ni insya-Allah kita sambung. Cuma pagi ni kelas akan habis awal sikit. Pukul 9 kita kena berhenti. Tapi start dia samalah 8 suku kita start. Jadi saya ada urusan, jadi nak kena stop awal, nak kena rushing sikit. Jadi kita masih lagi, itu kita dah bincang tentang neo-atheism atau new atheism, yang disebut juga sebagai militant atheism. Dan kita dah tahu siapa dia militant. Bukanlah makna, ialah dari satu sudut memang dia ganas. Dia memang support segala tindakan penjajahan, pencerobohan yang dibuat oleh Amerika Syarikat. Bagi mereka ini adalah yang dipenamakan sebagai war on terror. Hakikatnya war on terror itu adalah perang terhadap agama, nak mengubah pemikiran. Walaupun kalau kita tengok hasil daripada serangan, kita kena faham, serangan dalam bentuk senjata, serangan dalam bentuk tembak-menembak, bom dengan bom ni, dia adalah permulaan. Dia untuk menjatuhkan, kita kata apa, kita punya maruah diri lah katanya. Ya? Bila dah kalah perang, orang yang kalah akan ikut orang yang menang. Sebenarnya lepas peperangan itu barulah bermula proses serangan yang sebenar. Kan? Sebab tu kita kata tanah Melayu sebelum Jepun datang bom kita, sebelum orang putih ajar kita, dengan lepas kita merdeka, kan? Agak-agak orang Melayu mana yang lebih banyak ikut orang putih daripada kan? Lepas merdeka lagi banyak ikut orang putih, lagi banyak cakap orang putih, lagi banyak pakai baju orang putih, lagi banyak makan makanan orang putih, kan? Walaupun benda-benda tu tak salah, tapi dia adalah indikator bahawa sebenarnya ikut barat itu lebih menyelah lepas merdeka. Masa dia tengah menjajah kita anggap dia penjajah. Kan nenek moyang kita masa yang kena jajah tu, dia tak suka orang putih, dia benci orang putih, kan? Tapi lepas kita merdeka, sistem yang dia tinggal bila kita dah adapt, dan lahir generasi yang lahir daripada rahim sistem tersebut, sistem yang dia tinggalkan, yang kita adopsi, yang kita ambil, kan? Itu yang meninggalkan kesan sebenarnya. Dan itu apa yang berlaku di Asia apa dipanggil apa Middle East, kan? Asia Tengah sekarang ini. Segala yang berlaku sebelum ini, daripada serangan ke atas Iraq, serangan ke atas Afghanistan, serangan ke atas dengan revolusinya. Jadi sekarang kita melihat kesan pemikiran, tetapi itu tidak berlaku. Sebab itu Nabi SAW kata, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Dan disebutkan, ditanya kepada Nabi di mana mereka, Nabi kata wahum di Baitul Maqdis wa bi aknafi Baitul Maqdis. Mereka di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Tujuan mereka serang itu nak jatuhkan maknawiyat, nak jatuhkan semangat. Bila semangat dah jatuh, dia akan ikut orang yang menang, kan? Jadi apa yang disuruh, apa yang didoktrinkan, senang diterima, kan? Dan ini benda yang kita kena faham. Dan subhanallah, Allah Ta'ala ni dia maha bijaksana. Dan kita melihat dengan datangnya new atheism ni, kita ingat dia adalah ancaman yang begitu dahsyat, begitu besar. Kerana dia kemuncak kekufuran yang barat bawa selepas daripada enlightenment apa semua, dia mula ingkar agama sikit. Kemuncak dia adalah pada abad ke-21 mereka ingkar Tuhan secara total, kan, dengan wujudnya new atheism ini. Tetapi apakah kehendak Tuhan di sebalik kemunculan new atheism ini? Iaitu keruntuhan tamadun barat keseluruhan dan munculnya tamadun yang baru, tamadun Islam.
Ya, sebab itu kita lihat orang-orang barat hari ini berbondong-bondong memeluk agama Islam kerana mereka dah hilang pedoman dengan apa mereka punya civilization itu dah tak ada. Western thought, Western civilization semua dah meaningless. Memang dia adalah dibina di atas dasar meaningless. Sebab atheism ialah satu ajaran yang bersifat meaningless, tidak ada makna. Life is meaningless, life is just a tragedy. Jadi ini yang dibawa, kan? Dia memaparkan apa disebut sebagai tragedi. Kehidupan alam ni ialah tragedi, spontan, jadi macam tu, tak ada purpose, tak ada tujuan, tak ada makna. Jadi semua tu kena isi sendiri. Kalau tak nak isi pun tak apa, jadi biarkan dia macam tu saja, kan? Manusia dilahirkan tanpa jantina, kan? Saya punya pahaman barat dah ni, manusia lahir tanpa jantina, dia hanya ada genitalia. Jantina kena cari sendiri nak jadi apa, kan? Jantan, betina, campuran. Kan? Jadi ini benda yang dia pun nak propagandakan. Tapi sebenarnya orang barat sendiri dah muak, kan? Sebab apa? Tak boleh memberi kepuasan spiritual, kan? Jadi sebab itu kita tengok di Amerika bangkit gerakan spiritual. Dia pencari spiritual. Muncul gerakan dulu, gerakan panggil roh. Kan? Wujud itu, gerakan itu, ajaran-ajaran yang percaya kepada ruh, semangat, terutamanya yang mereka ambil daripada orang Indian dan sebagainya. Orang India pergi ke Amerika bawa yoga, bawa Buddhism, bawa meditation. Mereka terima. Pasal apa mereka terima? Pasal mereka nak mencari. Tapi rupanya yang tu pun tak memenuhi keperluan kerohanian, kan? Tak memenuhi keperluan kerohanian. Mereka hanya jumpa dalam Islam. Kita tengok orang barat berbondong-bondong dalam masuk Islam. Itu kita dah sebut punca-punca atheism. Punca-punca atheism ni sebenarnya kita boleh klasifikasikanlah kepada punca yang bersifat masyarakat. Ya, dia ada punca yang punca bersifat masyarakat. Ya, masyarakat yang tidak ada imunisasi daripada atheism. Itulah masyarakat yang longgar pegangan agama. Masyarakat yang longgar pegangan agama tentu lebih senang atheism itu menyerang masuk ke dalam masyarakat. Ya, longgar pegangan agama ni bukan makna tak solat, tak puasa. Ya. Orang tanya orang Malaysia ni pegangan agama dia utuh ke tak utuh. Mereka akan ukur dari segi orang Malaysia banyak sembahyang, dia kata banyak puasa, kan? Tapi sejauh mana kefahaman agama, sejauh mana pegangan akidah. Sebab itu Ibn Aqil ulama Hanabilah dia kata, kalau kau nak tengok kehebatan umat Islam, jangan tengok ramai yang dekat masjid, tapi tengok ketika mana bagaimana sikap mereka terhadap musuh-musuh Islam. Kalau mereka bersikap firm, tegas dengan musuh-musuh Islam, itu kuatlah tu, kan? Tapi kalau ramai-ramai pergi masjid sambut kongsi pak cai dalam masjid tu, kan? Subuh tak datang, isyak tak datang, tiba-tiba pakat pergi makan kongsi pak cai kat masjid, kan? Itu tak kuat dah sebenarnya, kan? Tidak ada pegangan yang kukuh, yang utuh terhadap sistem kepercayaan. Dan penyakit menjaga tradisi ni bukan saja kena pada orang Melayu, ya? Orang Cina nak masuk Islam pun sama aja. Mereka pun nak pertahan tradisi nenek moyang mereka, nak sesuai macam mana orang Melayu buat. Jangan ingat orang Melayu saja masuk Islam buat bid'ah, orang Cina masuk Islam tak buat bid'ah. Pun sama saja. Macam mana orang Melayu nak pertahan adat nenek moyang, lepas masuk Islam maka dipakaikan pakaian keislaman dan dicari alasan untuk membenarkan atas nama adat dan sebagainya. Samalah orang Cina masuk Islam pun
masih ada karat-karat jahiliah, mereka pun nak membenarkan amalan nenek moyang mereka yang dulu dengan pelbagai alasan. Ini penyakit umat Islam tak kira bangsa. Penyakit umat Islam yang tak kira bangsa, warna kulit. Jadi jangan hanya sebut orang Melayu, orang Islam semua panggil sama macam tu. Dan di antara puncanya ialah sikap masyarakat yang mengamalkan agama tetapi secara hulu. Ini juga boleh menjadi punca. Hulu ekstrim. Yang mana kadang-kadang sebenarnya hulu ni bukan daripada agama. Balik pada cerita yang kita sebut tadi lah. Dia nak mempertahankan dia punya world view dia sebagai satu bangsa, satu kaum, ataupun just emosi kan, emotional. Ya. Contoh kita ambil sikap yang terlalu rigid, lebih daripada hukum yang dikehendaki terhadap golongan wanita masalahnya. Kan? Yang syarak tak ada nas, tapi benda tu mungkin ijtihad yang dipengaruhi oleh uruf. Kerana kita tahu ijtihad kadang-kadang dipengaruhi oleh adat semasa dan setempat. Para ulama kadang-kadang dalam ijtihad mereka, dan memang Islam meraihkan adat yang tak bercanggah dengan syarak. Betul. Itu kita tak nafikan. Al-'adatu muhakkimah, adat menghukum. Itu kaedah fiqh, bukan pepatah Melayu. Kan? Tetapi kita kata setengah-setengah fatwa yang dikeluarkan kadang-kadang oleh golongan agamawan terlalu berlebihan. Dia mungkin nak menjaga tempat dia, tapi dia tidak melihat sekeliling, mengambil siasah tertutup. Maknanya kita tutup, jangan, sedangkan dunia sedang terbuka. Contoh kalau kita tengok kadang-kadang ada dengan setengah-setengah masyarakat Islam sampai orang perempuan dia tak ada hak. Lelaki dia nak pergi kerja luar negara, dia buat tuduhan bini dia curang, supaya perempuan tu kena penjara sampai dia balik daripada kerja, supaya bini dia tu tak lari dengan lelaki lain dan sebagainya. Benda berlaku, ada berlaku. Kan? Ini contoh yang tak bagus. Kan? Dan menekankan kononnya seolah wanita ni memang kena ikut. Kan? Memanglah Islam suruh taat kepada suami dalam perkara makruf, betul, tapi bukan sampai menghina. Bukan seolah macam dia tak ada hak langsung, tak ada hak bersuara, tak ada hak menyatakan pandangan. Sedangkan dalam Islam, anak perempuan yang nak kahwin, kan, tu start mak, Nabi suruh pincang. Bukan saja dengan anak perempuan tu, dengan mak dia. Kan? Ini tidak. Oh, nak kahwin tak boleh, puak punya kuasa sepenuhnya. Tak ada macam tu. Kan? Dia mesti ditanya setuju ke tak setuju. Kan? Ini kan berlaku dalam masyarakat. Akhirnya penindasan yang macam ini membuka kepada pintu ajaran feminisme. Jadi ada mereka ni yang lari pergi luar negara, kemudian jadikan tokoh, macam yang berlaku dekat Saudi. Beberapa orang perempuan dia lari luar negara, kemudian di sana diangkatlah jadi pejuang. Kononnya pejuang wanita, tapi hidup dia pun mengarut je lah. Mengarut. Kan? Jadi ini juga sikap ekstrim, ghulu dalam beragama, yang mana tentulah itu bukan ajaran Islam yang betul. Islam bukan agama yang ghulu. Bahkan larangan ghulu jelas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Itu membuka kepada ekstremisme sebenarnya. Dan kadang-kadang itu berlaku dalam circle didikan agamawan. Ya, kadang-kadang kita ghulu dalam mendidik ajaran Islam. Ya, paksa yang bukan-bukan, paksa tanpa diberikan rationality, hanya paksa tapi tak ada penjelasan lepas itu. Dia paksa masuk sekolah agama, terus tiba-tiba ustaz kata siapa tak sembahyang duha kena rotan. Jadi budak tu terkejut.
Siapa sembahyang duha wajib ke fardu ke? Tak, sunat. Tapi tak ada pemahaman diberikan kepentingan amalan sunat, kan? Kepentingan kita menjauhi perkara-perkara makruh, kan? Tak ada diberikan penjelasan, just dipaksa buat tanpa diberikan. Dan itu yang disebut sebagai kadang-kadang, dan bila ditanya disekat pula, jangan tanya, jangan soal. Itu tak kira lagi yang pokok sufi lah, kan? Siapa tanya tak masuk syurga, tak cerita lagi, kan? Ini memang tak ada tanya. Bila tanya jangan petikai. Ini suruhan agama, memanglah suruhan agama. Tapi suruhan agama itu ada yang wajib, ada yang sunat, kan? Amalan sunat ni kita disuruh galakkan. Nabi tak suruh watan orang tinggal sembahyang duha. Tak ada, sembahyang fardu je. Tu pun umur 10 tahun, kan? Itu ada dia punya syarat-syarat, kan? Tapi kadang-kadang dalam circle didikan agama itu dia menekankan perkara yang tak sepatutnya. Dan ada benda yang dia cuai, dia abai, kan? Contoh dalam didikan, circle didikan agama, kadang-kadang institusi pendidikan agama, okey, dia rigid dalam bab macam yasin malam Jumaat kan, budak-budak kena duduk dalam surau, tak boleh tinggal. Sembahyang Jumaat betul lah, bagilah sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang sunat kadang-kadang tahajud, kan, apa nama, duha, kan, kena dipaksa. Malah kita ada sedikit paksaan, tapi jangan just paksa tanpa diberikan penjelasan. Ini hanya dipaksa. Jadi akhirnya dia hanya menjadi ritual. Budak-budak ni buat bukan sebab dia ada kesedaran untuk dia mengamalkan benda sunat. Dia rasa lepas dia habis sekolah ni bebas, dengan sembahyang fardu pun dia tinggal habis semua, kan? Tapi tidak diberi pula penekanan terhadap contoh penjagaan aurat, pergaulan. Kadang-kadang tak diberi penekanan yang begitu. Kalau sekolah tu campur lagi perempuan, tak ada pula penekanan diberikan kepada pemisahan lelaki perempuan contoh, kan? Engkau suruh dia sembahyang sunat duha, paksa sampai watan. Tapi yang bila main sukan, main apa study group apa semua, engkau suruh dia campur study lelaki perempuan sama-sama. Tak betul lah, kan? Jadi dia menyekat soalan, kan betul asilah. Jadi soalan tu dikekang, jangan tanya, hanya ikut. Ini pun masalah. Jadi orang beragama tanpa faham, macam yang berlaku dalam masyarakat kita ini juga lah, bukan saja dalam kalangan awam. Tak boleh tanya soalan ke ustaz, tanya dalil tak boleh. Dalil tu orang tanya nak faham, kan? Paling kurang kalau ustaz tu tak tahu sekali pun, tak apalah, habaq kata saya semak semula, kita buka kitab sama-sama, apa masalah? Tapi dia takut orang awam buka kitab. Dia lagi seronok orang yang main kuliah maghrib dia tu, siapa pun tak pegang kitab, tidur kat dinding, tak apa. Yang penting dia seorang akan jadi ustaz, pandai, dia anggap pandai walaupun dia yang paling bodoh. Lepas tu macam biasalah, boleh tambah bini, tambah rumah, tambah kereta, kan? Lepas tu bila dia keluar fatwa mampu pun siapa tak pertikai. Kan? Dia tak mau didik orang awam. Kalau boleh, orang awam jangan tanya dalil, jangan pikir, bukan kata tanya, pikir dalil pun tak boleh. Kan? Padahal kita nak orang meningkat pengetahuan tentang ilmu agama, kan? Dan terutama sekali dalam dunia yang mencabar macam sekarang ni, kan? Tak mungkin kita hari ni dalam masyarakat, orang kata apa, dunia tanpa tembok ni, kan? Semua dah terbuka dah, kan? Jangan kata dinding, tingkap, pintu pun dah terpelahang dah. Faham tak? Tiba-tiba kita nak sekat orang, jangan tanya, jangan fikir, jangan kaji, ya? Sedangkan persoalan agama makin hari makin banyak, kan? Makin bertambah-tambah, bertimbun-timbun isu-isu baru yang muncul dalam masyarakat, kan? Semakin hari semakin kompleks, kan?
Tiba-tiba kita kata ke orang awam, apa yang ustaz ajak ni dengar sudahlah, terima telan bulat-bulat. Kan? Tak boleh lah macam tu. Hukum hakam mesti dijelaskan. Reason dia supaya nampak rasional. Kerana Tuhan tidak meletakkan hukum melainkan sesuatu itu irasional oleh akal. Allah Ta'ala tak letak hukum melainkan dengan hikmah. Memang betul ada hukum yang kita tak boleh capai hikmahnya sekarang. Ada hikmah yang terlalu tinggi, tapi bukan bermakna semua hikmah tersembunyi dah. Tidak apa makna ulama tulis kitab pasal mahasin al-Islam, keindahan Islam. Dan ini di antara subjek yang kurang diketengahkan dalam masyarakat, yang lebih penting. Maksudnya dia bukan sekadar kena mengajak hukum, tapi dia kena jelaskan kepada orang awam keindahan hukum. Keindahan hukum tentang air, hukum menutup aurat, larangan-larangan yang Tuhan letakkan, apa keindahannya, apakah fadilatnya, apakah hikmahnya, kepentingannya. Ini mesti diajak lebih daripada kita nak memperincikan benda yang orang awam tak perlu. Kan? Memanglah benda tu dibahas. Oh, kalau ayat kencing dah hilang rasa, bau, warnanya jernih, lepas tu dituang ke dalam kolah, apa hukum? Masalahnya siapa nak buat begitu? Engkau duk suruh orang awam fikir hukum ni, lepas tu kita nak kena takdir dengan mukhalif asyad. Kena anggarkan kalau ini adalah dakwat, kalau masuk dalam kolah tadi, adakah dia mengubah? Benda tu memang ada dalam kitab lah kan. Tapi itu untuk engkau lah, ustaz faham. Kalau jadi masalah tu, kau bagilah fatwa. Janganlah kau pening kau orang awam dengan benda-benda macam tu. Yang dia pun dia dah fikir, siapa dia buat lagu ni no? Lepas tu macam mana ayat kencing tu boleh hilang bau rasa warna? Kan? Boleh ke buat macam tu? Kan? Sampai dia dah pergi suling ayat kencing pula dah. Kan? Pasal kita kecil-kecil kita duduk di masjid, kita dengar orang mengajar. Memang ada benda tu ada dalam kitab. Tapi engkau bila mengajar kita, engkau dah pandai select lah. Kan? Janganlah tengoklah orang depan kau ni siapa. Kan? Adakah dia pun nak buat benda-benda macam tu? Kan? Lepas tu kitab tu dia ada asas dia dan dia ada masail dia. Masalah tu per cabang-cabang furuk dia. Kan? Kalau orang tu jadi kecil, lepas tu masuk dalam kemaluan isteri dia, adakah kena mandi wajib? La ilaha illallah. Ini bukan cerita Honey Yushra the Kid. Kan? Jadi bunyi kecil kan? Apa punya masalah duk buat main? Kan? Ada isu yang lebih penting diketengahkan. Kadang-kadang persoalan yang dibawa itu as long as dia ada dalam kitab, memanglah ada dalam kitab, tapi bukan semua benda. Itu untuk ulama zaman tu dia anggarkan, dia takdirkan. Zaman tu dia tak, benda tu ialah kita pun tak tahu kuasa Tuhan. Kan? Tapi adakah benda tu satu yang sering berlaku? Tidak. Kan? Jadi pemahaman agama yang disampaikan tak faham pun. Dia bukan faham agama. Dia just bagi tahu agama. Lepas tu orang duk fikir, awak dia tu pelik agama Islam ni ajaran dia pelik oh gitu. Jadi macam tu. Kan? Dan kadang-kadang terlalu jumud, beku dengan mazhab Tuhan, beku dengan pahaman mutaakhirin, golongan belakangan, tanpa melihat keluasan fiqh ulama salaf dan wawasan jauh mereka. Jadi hukum yang disampaikan itu seolah-olahnya tak sesuai dengan zaman. Jadi sampai ada orang rasa, jadi dah tak sesuai, kita kena ikut ajaran liberal lah. Dia pun lebih apa? Senang. Itu tak betul. Kan? Itu kita sebut di sini di antaranya jumud dan ta'assub. Dan itu semua yang bawa kepada kekeringan spiritual yang kita dah bincang tu. Jadi dia beramal agama, dia tak faham apa. Tak faham pun. Tak faham. Jadi dia semayang, dia tak ada penghayatan. Dia puasa, dia tak ada penghayatan. Dia baca Quran, dia tak ada penghayatan. Semua tu dia buat sebagai ritual. Kan? Malam Jumaat
baca Yasin. Tapi Yasin tak faham pun. Daripada umur 18 tahun sampai 80 tahun. Tiap hari Jumaat baca Yasin. Tajwid pun tak betul yang sudah. Yang kata tafsir. Kan? Pasal baca ramai-ramai. Kan? Dia buka mulut je, surah tak keluar. Kan? Lepas tu surah lain tak kenal, surah Yasin je lah. Kan? Tak kenal lah surah Baqarah ke, surah Al-Mulk ke, Sejadah ke, tak kenal. Kan? Jadi ini masalah. Bawa kepada semua ni bawa kepada kita kata punca-punca kepada atheism. Itu yang kita dah bincangkan. Baik. Kita nak pergi kepada bentuk-bentuk syubhat. Ini kita boleh ambil lagi lah. Bentuk-bentuk syubhat. Syubhat yang dibawa oleh golongan atheist tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut kewujudan Tuhan ni dalil dia banyak. Tapi macam mana syubhat itu dibawa, kita kena tahu. Ya? Yang pertama ada syubhat yang bersifat philosophical, falsafiah. Falsafiah ni falsafah. Falsafiah maknanya dia syubhat yang berbentuk pemikiran, thoughts. Yang benda ni akan singgah pada pemikiran manusia. Syubhat ni bukan syubhat yang bersifat akademik sangat. Dia syubhat yang memang akan singgah kepada pemikiran manusia. Kerana manusia itu hayawanun mutafalsif, benda hidup yang berfalsafah, yang berfikir. Kita tengok benda, kita fikir, awak je lagu tu. Lah awak rumah dia buat bentuk lagu tu. Pasal apa rumah dia buat lagu ni? Pasal apa dia cat ni, awak dia beli kereta tu. Kita fikir habis orang punya kau. Kita pula dia buat andaian. Pasal ni ikut tu yang dia beli kereta lagu tu, buat andaian. Kan? Pasal manusia ni dia tengok benda, dia tengok fenomena, dia nak tahu apa nomena. Benda yang dia tak nampak di sebalik itu. Itulah maksudnya dia berakal. Itu beza manusia dengan lembu, dengan kambing. Kan? Lembu, kambing nampak hijau sikit, dia pergi randuk makan. Dia tak kira orang buh pagak ke, buh gambar penceroboh akan didakwa ke, penceroboh akan ditembak ke, dia tak beli. Kan? Hang letaklah gambar senapang ke apa ke. Kan? Bubuh pagak besi, dawai besi. Kan? Kecuali kalau dia dapat, sampai satu masa dia akan dapat jalan untuk, dia tak selit ke? Dia tak selit. Manusia tak? Manusia dia ada. Kan? Orang nak orang jahat pun tengok, nampak rumah orang ada CCTV walaupun dummy. Takut orang nampak. Kan? Takut muka ada dikesan polis dan sebagainya. Pasal manusia ni ada pemikiran. Kan? Lembu cuba kita buh 10 CCTV depan dia, ada dia kan? Sikit dia kan? Dengan CCTV tu dia telan. Kan? Itu beza manusia dengan haiwan. Jadi syubhat falsafiah ni besar maknanya. Terutama sekali syubhat the problem of evil. Punca masalah kewujudan benda-benda buruk, benda-benda jahat, benda-benda yang tak elok dalam dunia ni. Terutama sekali yang dipenamakan sebagai free evil. Free evil ni ialah benda yang kita tak dapat nak berikan hikmahnya. Contoh, dia kata pasal apa ada hutan terbakar. Lepas tu dalam hutan terbakar tu yang mati bukan ada orang yang buat jahat pun. Ya. Yang mati tu rusa, kijang, anak-anak burung. Apa salah mereka ni? Awak Tuhan ni kejam sangat. Kan, dia kata tengok kat Gaza tu. Kan? Bom tu jatuh. Tak ada kena pun orang-orang yang dewasa, yang kena budak kecil. Kan? Tak tahu apa. Kan? Rumah habis semua runtuh, hospital semua. Kan? Dia kata kalau Tuhan tu berkuasa dan rahmat, kenapa dia tak halang? Kan dia kata, kalau betul kita ada Tuhan yang maha berkuasa dan maha rahmat, tentulah dia kata takkan jadi benda-benda buruk dalam alam, pasal Tuhan akan halang. Tapi disebabkan ada benda buruk, maka kita kata tak ada Tuhan, dia kata.
Jadi Tuhan tak ada, masa tu jadi benda buruk. Ini syubhat. Yang ini dianggap sebagai the rock of the atheism. Ini adalah batu asas yang atheism berdiri di atas sejak daripada zaman dulu. Kan? Itu yang datang Qadariyah, datang Jabriyah tu nak jawab syubhat ni. Kan? Nak jawab syubhat ni lah. Jadi Qadariyah bagi jawapan, tak, Tuhan tak mahu semua benda jadi. Yang Jabriyah kata Tuhan nak, tapi dia tak ada kira apa benda, hikmah tak ada kaitan dengan Tuhan. Tuhan tak ada hikmah, Tuhan hanya nak saja. Dia hanya maha berkuasa, tapi dia tidak ada rahmat, tidak ada belah kasihan. Sedangkan kalau kita di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, dia kata Tuhan memanglah rahmat, Tuhan memanglah hikmah, tapi rahmat itu jangan tengok dunia saja, kena fikir akhirat juga. Kan? Kena fikir akhirat. Bukankah kanak-kanak kecil yang mati ni akan menjadi kebaikan kepada mak bapak dia di akhirat? Kan? Dan itu kebaikan lebih besar. Kan? Itu contoh sekelumit yang kita dapat ungkap daripada hikmah yang Nabi sebut. Nabi bagi tahu apakah ganjaran yang Tuhan sediakan. Kan? Dan Tuhan suka orang yang sabar. Tuhan suka orang yang tawakal. Macam mana nak bagi orang sabar? Tuhan suka untuk kita sabar. Tuhan suka orang yang sabar. Tuhan cinta orang yang sabar. Jadi macam mana dia nak mewujudkan orang yang sabar? Dia kena datangkan ujian, baru ada orang yang sabar. Betul tak? Sebab tu Tuhan kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Itu Tuhan datangkan ujian. Kan? Kalau tak ada ujian, mana nak amal sabar? Dan mana Tuhan nak kata innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, ajrahum bighairi hisab, diberikan ganjaran tanpa hisab orang yang sabar. Kan? Macam mana kita nak faham sabar kalau kita tak ada terima ujian? Kan? Dan sebab itu Tuhan tidak lepaskan ujian ni daripada makhluk dia yang paling mulia, para anbiya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling dahsyat kena ujian ialah anbiya. Nabi SAW, anak lelaki dia semua mati kecil. Kan? Bukan sekadar anak lelaki betul. Kan? Anak lelaki lebih dahsyat daripada anak perempuan. Kan? Dan tak ada seorang pun anak Nabi yang hidup lama. Majoriti mati masa Nabi hidup. Fatimah mati 6 bulan lepas itu. Kan? Itu betapa ujian kepada para anbiya. Kan? Jadi kalau kita nak cerita pasal adik-beradik kita mati, anak kita mati, saya cakap lah. Kan? Maknanya keburukan yang berlaku dalam alam ni bukan untuk keburukan. Kita kata mana kemenangan di dalam peperangan Gaza ini? Mana peperangan? Kita tengok Allah kata apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan itu tandanya ialah bila orang berbondong-bondong masuk agama Allah Taala. Nak tahu kita menang ke kita kalah? Kalau orang beramai-ramai masuk Islam tu menang lah. Okey, sekarang sepanjang 2 bulan perang dekat Gaza ni, dah berapa ratus ribu orang masuk Islam? Dah mencecah ratus ribu. Kan? Kalau satu negeri Eropah saja dah mencapai 30 ribu. Kan? Dalam satu kawasan. Bayangkan berapa banyak. Kan? Even yang kehidupan yang kita kata tadi tak beragama, tiba-tiba masuk Islam. Kan? Hanya kerana melihat
orang Islam di Gaza itu. Kan? Itulah Nasrullah wal Fath. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu Nabi masa Fathu Mekah. Nabi dapat Mekah saja, bukan Nabi dapat ambil Rom ke Parsi ke, tak ada. Nabi wafat Baitul Maqdis dalam tangan Byzantine. Kan? Baitul Maqdis orang Islam ambil zaman Umar bin Al-Khattab. Kan? Apa nama, Farsi masih ada, Byzantine masih ada. Kan? Tapi Tuhan kata wa ra'aitan nas yadkhuluna fi llahi afwaja. Bila orang dah pakat berbondong-bondong masuk agama Allah, menanglah tu. Kan? Jadi itu benda yang kita kena lihat dari pelbagai sudut supaya kita jangan jadi sempit. Dan sebab itulah kata Rabi'i bin Amir, dakwah Islam ni datang liyukhrijan nasa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah. Nak keluarkan manusia dari menyembah makhluk kepada menyembah Tuhan Allah Ta'ala yang Maha Esa. Wa min juril adyan ila adil Islam, daripada kezaliman agama-agama binaan manusia kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Keluasan di sini ialah pemikiran, pemahaman. Tak adalah penglihatannya itu bersifat duniawiyah, melihat dunia sahaja. Semua benda dunia. Kan? Hari bila tu kami pergi kedai Cina lah, beli barang. Itu dia kata dia tutup hari ni sampai esok Ahad. Pasal pun dia nak pergi Thailand, nak pergi buang nasi sial. Nak pergi semayang, pergi umrah dia lah. Kan, dia tak nak kena pergi pusing dia punya tawaf, dia punya tokong lah. Kan. Tapi nak kata orang kafir, dia pergi umrah jauh sampai Thailand. Kan? Kira umrah tu kan. Pergi ke tempat yang dianggap suci. Kan? Untuk apa? Untuk manfaat dunia. Kan? Orang musyrikin, dia semua berhala dia minta apa? Ada dia minta ampunkan dosa hari akhirat? Tak ada. Orang musyrikin bukan percaya hari akhirat. Jangan lupa. Abu Jahal, Abu Lahab, dia bukan percaya hidup lepas mati. Dia masa dia pergi sembah berhala dia minta apa? Minta sihat, minta rezeki, minta anak ramai. Itu yang dia minta. Minta tambah harta. Kan? Dia bukan ada dia faham. Jadi sebab itu bila kita bincang dulu, kita kata di antara jenis syirik kecil ialah mengkehendaki dunia daripada amalan akhirat. Lepas tu Tuhan kata wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang musyrikin bila buat haji, kesudahannya dia kata apa? Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan, bagi kami di dunia ini rezeki, harta, kekayaan. Yang ni Tuhan kata di akhirat aku tak bagi apa. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Lepas tu bila Aisyah radhiyallahu anha tanya Ibnu Juda'an, ya Rasulullah, dapat pahala ke dia bagi makan orang, dia memuliakan tetamu, tolong orang susah? Nabi kata, Aisyah, tak pernah sekali pun dalam hidup dia kata rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Macam mana nak dapat pahala? Dia tak pernah minta pun. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku pada hari akhirat. Tak ada, dia tak percaya akhirat. Dia buat semua tu dunia saja. Kan? Jadi kesempitan dunia itu yang bila jadi apa-apa rasa tak ada apa dah, habis dah. Tujuan hidup saya dah habis. Siapa kata itu tujuan hidup engkau? Tujuan hidup engkau ialah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Nasallallahu al-afiyah. Tujuan kita hidup ialah nak sembah Tuhan sampai mati. Kan, bukan bila jadi musibah apa-apa, this is the end of my life. Kan? Tak betul macam tu. Itu dah ada satu masalah. Jadi itu yang bawa kepada the problem of evil ni. Akhirnya bila dia kena musibah, bisnes dia tak jadi, jatuh sakit,
Dia salahkan Tuhan. Dia kata, aku dulu sedekah punya banyak dah, dia kata. Zakat tak pernah tinggal. Kenapa Tuhan bagi bisnes aku muflis? Tak mau pergi sembahyang lah, dia kata. Ada orang, ada. Berlaku. Memang ada. Walaupun dia tak isytihad kata dia tak percaya Tuhan, dia tak percaya Tuhan lah tu. Dia telah tolak Tuhan dalam hidup dia. Jadi etis lah tu. Kita nak panggil dia apa lagi? Orang yang hidup dia tak bertuhan. Tak mau dengar cakap Tuhan, tak mau kira Tuhan. Itulah etis. Pasal apa? Hanya kerana bisnes dia tak jadi. Kita tanya dia balik masa bisnes tu, kan? Macam mana? Ada pakai riba ke? Ada pakai muamalat yang macam mana? Kan? Masa iklan barang tu pakai apa? Ada pakai perempuan seksi-seksi ke? Apa tu dia kata dia bagi zakat banyak? Kan? Dia kata, ayo kita tiap bulan pergi umrah. Kenapa Tuhan bagi muflis juga? Kan? Yalah, kau masuk umrah tu ambil gambar yang banyak pada tawaf. Kan? Dekat Masjid Haram tu tengok selfie lagi banyak daripada tawaf. Kan? Itu pun orang dah boleh tahu apa maksud umrah kau. Kan? Pasal ada travel umrah, memanglah kau pergi umrah. Kan? Pasal bisnes tak ada dah ingat akhirat. Kan? Jadi kadang-kadang dia tak tengok kepada diri dia sendiri. Tuhan kata fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Manusia bila Tuhan lapangkan rezeki dia, bagi dia kemuliaan, kekayaan, dia kata Tuhan aku telah muliakan aku. Bila Tuhan sempit rezeki dia, Tuhan bagi dia susah, dia kata Tuhan hina aku. Rabbi ahanan. Tuhan kata kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Tuhan kata dah. Hampa tu yang tak betul. Masa aku bagi kaya senang, tak jaga anak yatim pun, tak suruh bagi makan orang miskin pun. Dan kamu mencintai harta sungguh-sungguh. Yang sebetulnya kau cinta harta. Kan kau buat semua itu kerana kau nak aku tambah hartanya, bukan kamu nak masuk syurga. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Tuhan kata kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkaru al-insan. Hari itu baru nak ingat. Hari kiamat. Kan? Tuhan dah main daripada mahsyar, baru dah nak menyesal. Kalau hari tu kata banyak bagi sedekah. Kan bagus kalau tak tambah bini seorang lagi. Duit hak mas kahwin tu bagi sedekah bagus dia kata. Aku bagi orang bujang mana-mana kahwin lagi bagus. Kan? Kalau rugilah dia kata hari tu pergi beli rumah tambah pula. Kan? Baik aku beli rumah sedekah ke orang hak tak ada rumah gelandangan. Kan? Padahal dia rumah hak dia beli tu pun tak ada duduk. Siapa ialah kerja. Kan? Pagi petang kan? Dah rasa tilam pun. Kan? Beli lagi rumah. Siapa nak kata dia kaya lah. Kan? Tapi akhirnya mana kadang-kadang orang yang kaya sangat, dia rasa macam dia bagi sedekah. Jadi kita dah bagi dah sedekah. Tabur masjid itu bos 100 dia kata. Dia ingat 100 lepas bayar bil elektrik awaknya masjid. Kan? Dia beli rumah sampai juta-juta. Lepas tu orang minta sedekah nak buat masjid ni. Masjid kami nak buat ni 8 juta. Ui, betul mahalnya masjid 8 juta. Awak yang mahal sangat buat masjid sampai 8 juta. Kan? Apa nama? Dia cuba kalau kita buat masjid 800,000, ada orang nak pergi. Kan komplain pula. Dia tahu buat masjid panas aircon tak ada dia kata. Kan kipas pun dia kata lah bubuh KDK. Apa hak yang 60 inci. Panas dia kata masjid tu. Aku bukan tak orang masjid buat asam lah.
Tapi itulah dia kata, masjid tu panas, dia kata kipas kerikir je dia kata. Kan? Buat alasan. Masa kau minta derma tu, dia kata mahal kau minta. Kan? Dia masalah manusia. Kan? Dia tak mahu sedekah, dia rasa dia dah bagi tabur masjid 100, tu cukup kan? Dia kata, hari Jumaat dah pergi semayang dah dia kata. Pergi semayang Jumaat dah. Dia kata, aku pergi semayang, pergi hari Jumaat je. Dia kata, Jumaat tu pun duduk kat luar hampa tikar. Nak bagi sedekah apa dia kata. Oh, dia bicara betul. Siapa tak main awal? Kan? Dah tahu hampa tikar. Sedekah lah, tambah lagi masjid lagi besar. Kan? Ini masalah manusia. Kan? Punca tu kesalahan diri dia. Lepas tu dia salahkan Tuhan. Anda kebetul itu. Dalam surah Yasin kita duk baca tu kan. Bila minta makan, kalau Tuhan nak bagi dia pun dia makan, dia bagilah. Kecewa. Kami jangan minta, kami orang kaya. Tuhan bagi dia. Musnah harta kekayaan mereka. Betul dia pun nak salahkan Tuhan. Kata Tuhan. Dan sebab itulah syubhat ini Tuhan jawab berulang kali dalam Quran. Betul tak? Dalam surah Yasin, surah Al-Kahfi. Perangai orang yang rata-rata macam ni. Tuhan ulang banyak dalam surah-surah kita kena baca. Kan? Saya pun duk ulang surah Kahfi tiap hari Jumaat, tiap minggu duk peringat ni. Perangai tuan kebun tu. Kan? Rata dah banyak kebun dah hebat, masuk kebun dia tengok, dia kata, ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa tak musnah dah bulan ni, kebun-kebun aku ni kekal abadi. Terus lupa mati, lupa kiamat. Kan? Jadi ini perkara yang di antara menjadi syubhat. Dan syubhat probable evil ni, dia syubhat yang tak perlu orang bawa mai. Dia syubhat yang akan datang kepada kita bila jadi sesuatu dalam hidup kita. Sebab tu dia syubhat yang paling dahsyat dan paling besar. Ya, dalam masalah qada dan qadar. Kalau orang tak boleh faham betul-betul qada dan qadar, dia akan tak perlu Richard Dawkins dia cerita syubhat ni kat dia. Tak perlu Charles Darwin sendiri jadi sebab syubhat ni. Kan, anak dia mati, lepas tu dia tengok dalam dunia ni kejam, apa lembu belaga, lembu tanduk mati. Kan? Akhirnya dia kata dunia ni penuh dengan evil. Jadi takkan kita nak kata dia perbuatan Tuhan dia kata. Itu syubhat dia. Jadi dia pun buatlah konsep natural selection tu. Ini masalah problem ni memang satu syubhat yang besar lah. Kita kata dia berkaitan, dan dia syubhat yang kita kata boleh melintas dalam benak semua orang tanpa mengira peringkat akademik tahap pemikiran dia. And that's why ulama tackle problem evil ni begitu banyak. Ibn Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah masalahnya bincang dengan agak mendalam masalah ini. Dalam kitab dia Syifaul Alil pun sama. Ya, dan ulama salaf subhanallahil azim, Ibn Battah misalnya kan, depa cari the root problem. Sampai ulama salaf depa cari, depa cuba nak kumpul hikmah penciptaan iblis. Kadang-kadang kita yang tak faham, kita apa ulama salaf ni nampak macam ahli kalam apa nah, duk pi cari apa hikmah Tuhan cipta iblis. Pasal iblis is the ultimate evil. Kalau kita boleh buktikan iblis dicipta ada hikmah, selesai semua ni. Selesai. Confirm dah segala evil yang lain dalam dunia ni ada hikmah. Pasal kemuncak kejahatan ialah iblis, laknatullahi alaih. Tapi kalau terbukti iblis yang Tuhan cipta begitu jahat, begitu keji, begitu terkutuk sekali, tapi Tuhan cipta li hikmatin, ada hikmah dan kebijaksanaan Tuhan yang Tuhan nak daripada wujudnya iblis ni kebaikan-kebaikan yang banyak, maka apa saja kejahatan yang lain lepas tu semuanya ada hikmah. Cuma kita tahu dengan tak tahu je. Tu ulama kata, kalau tak ada iblis, mana nak ada segala keburukan? Kalau tak ada keburukan, mana nak ada kebaikan? Cuba kalau kita pergi sekolah, cikgu abang, jangan risau yang murid-murid, kita sekolah kita ni kita tak ada B.
You datang, you tak datang, you ambil exam, you tak ambil exam, kita garanti lulus A+ semua. Apa nilai A+ daripada sekolah tu agak-agak? Kan? Ada orang terbitkan jurnal akademik, dia tulis 1000 artikel, tapi jurnal predatory. Kan? Apa nilai 1000 artikel dia? Tak ada nilai. Rasa jurnal palsu. Semua lulus macam tu saja, banyak duit lulus, banyak duit lulus. Tak ada nilai, tak ada judgement, tak ada peer review. Kan? Kalau orang, saya lulus cemerlang. Sekolah mana? Sekolah ni memang bagi A semua. Jangan pun nak ambil kerja lah. Kan? Sekolah ni kita ketahui, dia ni murid dia tak pernah masuk kelas walaupun sehari pun dapat A+. Tak ambil exam pun dia bagi A+. Mana nak dapat? Tak ada nilai. Tanpa B, A tak ada nilai. Kan? Jadi alam ni kalau Tuhan cipta semuanya baik, macam mana kita nak tahu benda tu baik? Kalau tak ada neraka, apa nilai syurga? Kan? Kalau semua masuk syurga, apa nilai? Apa nilai takut neraka? Apa nilai syurga tu sendiri kalau semua masuk syurga tak ada neraka? Tak ada nilai. Apa nilainya hidup kalau tak ada mati? Kan? Dan apa pentingnya buat persiapan untuk mati kalau tak ada hari akhirat? Tuhan ciptakan semua benda ada pasang, berpasang-pasangan, negatif, positif, baru jadi. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah dalam alam ni. Susah dan senang. Mesti ada susah, mesti ada senang. Inna ma'al usri yusra. Benda tu datang bersama pula tu. Kan? Datang bersama-sama. Tuhan tidak akan jadikan senang melainkan ada susah. Kan? Nak benda mesti struggle. Nak masuk syurga, tak boleh dah duduk lepak goyang kaki saja. Tak apa, tunggu masuk syurga dah. Mayang tidak, puasa tidak, tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Dah Tuhan Maha Pengampun, istighfar pun tidak. Kacau. Kan? Nak masuk syurga mesti kena susah payah. Kan? Memang Tuhan jadikan macam tu. Nak senang, masuk neraka. Masuk neraka senang. Tak payah semayang, tak payah puasa. Kan? Bukan mesti nak kena bunuh orang, bukan mesti nak kena minum arak, bukan mesti nak kena buat jahat. Tak payah. Engkau boleh jadi orang yang paling baik dengan semua orang. Muka manis, muka senyum, tolong orang apa semua, tapi engkau boleh masuk neraka. Simple as that. Jangan semayang, jangan puasa. Kan? Engkau pergi buat segala khidmat bakti kepada masyarakat, pergi tolong orang susah, tolong orang banjir, tolong orang kena tsunami, tapi jangan semayang. Kan? Very simple. Engkau tak tolong orang, kau tak buat jahat kat orang, kau duduk rumah kau seorang-seorang, duduk diam-diam, tak kacau orang, tak apa. Orang pun kata dia tu tak ada kacau orang, tak ada buat apa. Baiklah dia ni. Tapi dia dalam rumah dia semayang pun tidak, apa pun tidak, masuk neraka. Kan susah. Memang Tuhan jadikan jalan menuju ke neraka senang, jalan menuju ke syurga susah. Kan? Jadi kalau you tidak mahu ada susah payah, tak ada. Satu manusia tiba-tiba dia kata, awak dah Tuhan bagi susah sangat masuk syurga, nak kena sembahyang, nak kena puasa. Tapi dia tu bekerja tiap minggu overtime. Pasal apa? Naik pangkat. Abang kerja awak tak komplain kat bos hang. Buat susah sangat nak pergi naik pangkat. Dekat bos dia harap dia tak komplain, dekat Tuhan dia komplain. La ilaha illallah. Siapa bos yang sebenar? Bos dia ke Tuhan? Tuhan tu tuan, Lord, Master, kan? Owner, pemilik. Ini manusia punya pemikiran kadang-kadang jadi caca merbah. Jadi sebab tu kita kata problem Al-Quran ni dia boleh datang melintas kepada benak manusia tanpa perlu siapa-siapa buat main syubhat tu kat dia. Dan sebab tu dia syubhat yang besar, dan insya-Allah nanti kita akan ambil in detail juga syubhat ni nanti bila kita dah habis model permulaan ni. Dan kita agak laju kelas ni sebenarnya, walaupun ni kelas yang keberapa, tapi dari segi silibus kita dah lebih daripada 20 tajuk. Jadi insya-Allah sebab memang nak laju tajuk ni, mesti dia mukaddimah kan. Jadi kita ada lagi
modul lepas ni kita nak ambil dengan lebih mendalam insya-Allah taala. Ini macam ada sebut, kita akan berhenti awal untuk kelas ni pagi ni. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dan memberkati kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.